Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk video ni kita akan tengok sambungan daripada nota TC 2.1. Okay, so kita akan masuk ke Energy Management Committee. Okay, so untuk revision okay, dalam Asian Energy Management Scheme, okay, di bawah dalam dia punya roadmap dia tu, okay, so one of the energy manager punya task ialah untuk create satu Energy Management Committee. Okay, kita tengok main responsibility of Energy Management Committee. Okay, dia punya responsibility dia ialah to set up and manage the activities in the system according to the energy management working procedures agreed by the whole organisation. Okay, so dia kena buat planning, dia kena buat perancangan aktiviti dan sebagainya, yang mana dia punya perancangan tu perlu dipersetujui oleh semua stakeholders dekat dalam organisasi tersebut. Okay, jangan kata dia buat program tu ataupun dia buat planning, ada di antaranya tidak dipersetujui. Okay, kalau jadi kes macam tu, dia terpaksa ubahlah dia punya planning supaya dia dapat satu sistem ataupun satu planning yang semua orang setuju. Okay, kita tengok recommended function of the committee. Okay, yang pertama sekali ialah to assess the energy management performance. Okay, so macam mana dia nak assess, macam mana dia nak dapat data. Okay, so dalam energy committee, okay, kita ada top management and kita ada dia punya pecahan-pecahan dia. So kita boleh dapat data daripada wakil setiap pecahan ni. Setiap cabang ni kita dapat wakil dia. Okay, wakil daripada bahagian facility, wakil daripada bahagian HR, wakil daripada bahagian pengurus asrama. Okay. Okay, yang kedua ialah untuk analyze organisation strength and weakness. Okay, untuk analyze organisation strength and weakness. Okay, yang berkaitan dengan energy management lah. Okay, kalau kita tak spesifikkan kepada energy management, jadi nanti takut dia terlalu general pula strength and weakness ni. Okay, so kita kena cari strength and weakness related to energy management. Okay, so contohnya in term of facility, okay, katakan dekat kampus Dungun, okay, kita punya weakness ialah kita susah nak monitor energy. Okay, sebab kita punya bacaan meter elektrik kita hanya ada 1 meter, dan meter itulah yang digunakan untuk pembacaan TMB, nak create bil bulanan. Okay, dan meter tersebut tidak boleh diakses oleh kita punya pekerja. Itu so agak susah untuk dapatkan data. Okay, so that is one of the example weakness. Okay, so strength dia apa pula? Strength dia, so strength dia, okay, kita ada banyak staff. Okay, bila kita ada banyak staff, kita boleh buat pecahan pembagian kerja berkaitan dengan energy management tu dengan lebih mudah. Okay, that is kita punya strength. Okay, then seterusnya lah prepare energy policy. Okay, so dah dengar banyak kali dah term energy policy ni. So energy policy ni adalah statement ataupun ayat. Okay, dia kena ayat 1 apa polisi dia, ayat 2 apa polisi dia. Okay, so yang mana polisi ni adalah akan jadi seperti kita panggil macam declaration for the organisation to follow the energy management practice. Okay, and then the fourth is about define and set up energy accounting centers. Okay, ini adalah untuk define energy accounting centers. Ada S ini, maknanya is either one or more lah. Okay, biasa S ni more than one. Okay, so seperti yang saya beritahu sebelum ni, okay, untuk kita follow dia punya roadmap dan untuk kita cuba dapatkan energy management gold standard ataupun EMGS, okay, it is not necessarily to do the energy management at the whole facility. Okay,
Seperti kampus Dungu ni, dia besar kawasan dia, ada macam-macam bangunan dalam tu. So it is not necessary untuk kita buat dekat semua bangunan. Okay, so kita boleh pilih certain bangunan untuk dijadikan sebagai Energy Accounting Center. Okay, so seperti yang saya beritahu sebelum ni, pemilihan EAC tu, okay, kalau boleh kita pilih yang mana mudah untuk kita evaluate dia punya energy management. Contohnya seperti library dan juga bangunan pejabat rektor, yang mana penggunaan dia kalau hari kerja biasa dia tetap kau buka pada waktu pukul 8 pagi, okay, dan tutup pada pukul 5 petang. Okay, kalau kita ambil let's say katakan college pelajar, okay, so waktu siang mungkin ada pelajar yang tidak ada kelas, so dia akan stay kat college. Okay, and then waktu malam mungkin ada juga pelajar yang ada kelas. Okay, so that's why dia punya penggunaan energi tu dia tidak sekata dan susah untuk kita buat evaluation, okay, ataupun audit. Okay, and then kita kena organize the preparation of energy management working procedure. Okay, energy management working procedure. Sambungan dia ialah, okay, sambungan function committee ni. Okay, next is approve working procedure and related manual. Okay, kalau tadi kita prepare energy management working procedure, so setiap komiti tu akan sit down and discuss, okay, prosedur yang dah dirancang tadi. Kalau semua setuju, so dia orang perlu luluskan prosedur tu untuk di follow oleh staff-staff yang lain. Okay, kemudian komiti ni juga kena pilih, okay, kena pilih parameter yang sesuai untuk dijadikan energy efficiency index. Okay, macam saya beritahu sebelum ni, index ni nama dia macam-macam. Okay, dia boleh EEI ataupun dia boleh building energy index pun boleh. Okay, yang mana parameter ni macam seperti kita dalam video-video sebelum ni, dia kena cari satu parameter untuk dia buat comparison dengan bangunan lain. Okay, contohnya ialah kilowatt hour per meter square per year. Okay, so kilowatt hour ni adalah bacaan electrical energy. Okay, meter square ni adalah keluasan. Okay, so biasanya unit kilowatt hour per meter square per year ni diguna pakai oleh bangunan yang layout dia lebih kurang macam office. Okay, so untuk buat comparison antara bangunan yang berbeza, company yang berbeza, kita boleh gunakan parameter ni. Okay, kemudian yang seterusnya adalah untuk disseminate the information. Okay, apa makna disseminate ni? Okay, so disseminate ni maksud lain ialah untuk kita sebarkan. Okay, spread the information. Okay, awak kena buat marketing lah. Okay, ingat balik the 6 element marketing is one of the 6 element. Okay, yang mana awak kena sampaikan maklumat-maklumat berkenaan dengan energy management ni kepada staff-staff yang lain. Sebarkan ataupun disseminate. Okay, and then organize the preparation of energy target and plan. Okay, so komiti ni kena bincang. Okay, komiti ni kena bincang berkenaan dengan energy target dan plan. Okay, target dia macam mana dan plan macam mana nak capai target yang dia rancang tu. Okay, so selepas dia dah buat perbincangan, buat meeting dan sebagainya, so dia kena approve energy target and plan. Okay, as you can see, okay, walaupun kita ada energy manager, tapi keputusan-keputusan yang dibuat ni perlu dibincang di dalam komiti dan seterusnya hasil dia perlu dibawa kepada staff-staff yang lain untuk disemak supaya semua setuju. Okay, sambungan function lagi. Banyak tugas komiti ni. Okay, monitor the implementation. Okay, dah plan. Okay, dah sampaikan macam mana nak buat dekat staff.
Then bila staff buat, dia kena monitor. Okay, betul ke tak cara dia orang laksanakan. Okay, selepas tu dia kena support the implementation. Okay, dia kena support in term of consultation ke, support in term of equipment ke, okay, ataupun support in term of contohnya top management dengan HR boleh provide ataupun boleh sediakan satu allocation, contohnya macam allowance, siapa yang perlu ambil data pada waktu malam, maknanya dia macam overtime lah. Okay, that is the example of the support. Okay, then approve the performance assessment criteria. Okay, so bila kita dah laksanakan energy management tadi, and then kita kena measure and verify. Okay, remember M and V. Okay, so sebab kita nak penjimatan tenaga, kita nak save energy, okay, but kita nak tahu how safe is safe. Okay, the value of the saving ni kita kena tahu, kita kena buat verification. Okay, so bila energy manager assist komiti tu untuk kira saving, okay, dia kena bentangkan dalam komiti untuk make sure tiada kesilapan berlaku dan semua setuju to approve performance assessment tadi. Okay, then organize the conducting of performance review. Okay, organize the conducting of performance review. Okay, yang ni maknanya komiti tu kena sit down together. Okay, bring all the data together. So everyone in the committee can review the performance, including top management. Okay, especially boss lah kena tengok. Okay, sebab kalau kata performance dia teruk, then ada benda yang ada benda yang perlu dibaiki, perlu dipasang. Okay, yang mana memerlukan kos, bos lah yang akan luluskan bajet tersebut. Okay, and then seterusnya ialah review and adjust energy policy, energy target and plan. Okay, so let's say lah sebab energy policy ni dirancang di peringkat awal. So bila kita laksanakan, ada benda-benda yang rasanya tidak sesuai dengan polisi itu, ataupun ada kekangan yang membuatkan kita tidak boleh follow polisi yang kita plan awal tadi. So the policy need to be adjusted, perlu diubah. Okay, sama juga dengan energy target and plan. Okay, sebab daripada data yang kita dapat, kita buat plan, which is kita tak tahu lagi outcome macam mana. So bila kita dah buat, okay, kita dah laksanakan energy management, okay, mungkin ada kekangan-kekangan tertentu menunjukkan yang kita takkan dapat target yang kita achieve. So we need to adjust the target. Okay. So katakanlah semasa bahagian planning kita dah tengok preliminary data awal. Okay, we target to reduce the energy consumption by, let's say 20%. Okay, tapi lepas kita dah laksanakan dia punya program, kita dah usaha macam-macam dah. Okay, tak ada bila kita semak balik, kita dah follow semua, tak ada satu pun yang terlepas, but we can only get maximum of 10%. So kita kena ubah kita punya target tu, reduce balik tu 10% katakan. Okay, if nak capai juga 20%, bermakna kena ada investment lah. Let's say kita implement pakai solar ke. Okay, bila kita pakai solar, bermakna kita guna tenaga daripada matahari, kita kurangkan lagi tenaga daripada TMB. So bila kita kurang tenaga daripada TMB kira bil dia pun tak ada mahal macam sebelum ni. Okay, that is one of the example lah. Okay, okay, kita tengok recommended structure of the energy management committee. So macam mana kita nak bentuk energy management committee ni? Okay, so there are various structures of energy management committee depending on the culture of the organisation. Okay, sebab bila sebut organisasi ni, kita ada macam-macam jenis organisasi. Okay, contohnya kita UiTM sebagai educational institution. Okay, institusi pendidikan, dia tak sama dengan Pelan Petronas. Okay, so Pelan Petronas is the industry punya orientation, but kita punya orientation is the education. Okay, Petronas punya plan
production base. Okay, dia ada dia punya production dia. But dalam kita punya at UiTM, okay, kita punya sebab kita punya ni based on learning orientation, so output kita tu bukanlah bergantung kepada kita punya performance. Okay, performance kita mungkin boleh effect kepada grade student, but not the number of graduation. Okay, so that's why dia kata ada various structure. Okay, so the most important component are senior management commitment and energy manager. Yang atas ni. Okay, kalau dekat UiTM ini adalah rector, and then seterusnya dia boleh jadi certified energy manager. Okay, then barulah pembahagian tugas yang lain. Okay, ataupun dia akan jadi rector, turun di bawah. Okay, di hujung ni ada CM, lepas tu barulah ada bahagian tugas yang lain. Okay, so dia punya cara nak buat dia punya carta organisasi. Okay, di atas sekali kita akan ada chair lah. Okay, bukan kerusi. Okay, chair ni adalah orang yang paling atas dalam carta organisasi. Okay, selepas tu dia ada secretary. Okay, secretary. Okay, lepas tu barulah dia ada dia punya technical staff. Okay, dan kalau katakanlah ini adalah bahagian pengurusan fasiliti, so dia nak pecah lagi. Yang jaga dewan siapa, yang jaga blok kuliah siapa, yang jaga makmal siapa. Okay, so bentuk dia punya carta organisasi tu boleh dipelbagaikan mengikut kesesuaian. Okay, kemudian dia kena ada technical staff. Okay, biasanya more than one person lah, sebab technical staff ni biasa dia merujuk kepada dia punya expertise. Okay, expertise electrical, expertise mechanical. Okay, kemudian kita ada juga administrative staff. Okay, pun more than one person. Okay, especially untuk bahagian HR, bahagian wakil di setiap bangunan. Okay, itu untuk administrative staff. Okay, kita tengok pula ciri-ciri chairperson ataupun ciri-ciri kita punya top management dalam komiti. Okay, yang pertama sekali, having full authority. Dia kuasa mutlak. Okay, so kalau dekat kita punya campus UiTM, rector lah. Okay, sebab dia ada full authority, siapa pun tak boleh bangkang dia lah. Okay, kalau dia kata boleh, boleh. Kalau dia kata tak boleh, then tak boleh lah. Okay, so having a good management and financial skill. Okay, makna selain daripada dia punya full authority, dia kena ada good management. Okay, sebab dia adalah chairperson. Dan chairperson ni juga perlu tahu dia kena ada good financial skill. Maknanya dia mungkin dah tak expert bab accounting dan sebagainya, tapi dia patutnya ada common sense of macam mana kita nak manage financial. Kalau kita beli barang sekian-sekian, berapa lama boleh dapat balik modal dan sebagainya. So dia kena ada, let's say, basic information on that dah. Okay, kemudian recommended source. Okay, antara siapa yang boleh jadi untuk chairperson ni lah executive management. Okay, executive management. Maknanya kalau kat kampus UiTM Dengung ni, selain daripada rektor, kalau kata rektor terlalu busy dan mungkin dia tak boleh commit dengan energy committee ni, so mungkin dia pass down to timbalan rektor. Okay, dia mungkin pass down to timbalan rektor, dia boleh mungkin pass down to pendaftar kanan dan sebagainya. Okay, sebab ada kes di mana chairperson tak dapat commit, so meeting energy committee selalu kena tangguh. So that's why kita kena pilih chairperson tu dia berada di top management, at the same time dia boleh manage dan dia boleh spend time untuk buat discussion bersama energy management committee.
Okey, yang kedua, okey, di bawah chairperson ialah secretary. Okey, secretary. So untuk secretary ni dia recommended require proficiency berkenaan dengan understand the overall energy consumption process. Okay, understand the overall energy consumption process. Okay, kemudian dia perlu understand detailed implementation of energy management system. Okay, detailed implementation not the brief, not orang kata secara on surface, but detail. Okay, having fair management and financial skill. So maknanya at least dia kena ada jugalah management dengan financial skill. Okay, having good communication skill. Okay, sebab dia secretary. Okay, biasanya dia akan jadi orang tengah antara chair dan juga department-department yang lain. Okay, okay, so recommended source energy manager itu sendiri. Okay, certified energy manager itu sendiri yang jadi secretary. Okay, dan biasanya lah lantikan energy manager ni adalah staff yang berada di tengah-tengah antara staff bawahan dan juga senior management officer ataupun executive officer. Okay, but not necessarily lah. Okay, macam saya beritahu dalam video sebelum ni. Okay, let's say lah dalam BOTM ni pemandu bas tu ada certified energy manager, yang lain tu tak nak ambil, so tak ada pilihan, dan pemandu bas tu lah kena jadi secretary kepada energy committee. Okay, but because they need to understand detail implementation of energy management. Kalau dia tak faham detail implementation of energy management ni, so no use dia stay dekat position secretary. Okay, now kita pergi kepada technical staff. Okay, so technical staff perlu having authority to control the operation in their represented areas or department. Okay, contohnya dekat kita punya bahagian pengurusan fasiliti, dia dah ada staff yang ditugaskan untuk menjaga bilik-bilik electrical. Okay, bilik electrical utama, bilik electrical college dan sebagainya. Okay, maknanya bukan sebarangan orang yang boleh masuk ke bilik tersebut. Okay, ataupun bukan sebarangan orang yang boleh ataupun ada competent certificate yang boleh melakukan kerja-kerja maintenance. Kemudian yang kedua, dia kena having good technical knowledge, okay, about machine, about equipment and about energy efficiency technologies. Okay, maknanya dia ni kena tahu term-term technical lah. And then dia kena understand energy consumption of each area dan juga proses. Okay, sampai kat sini dia ada banyak requirement, so that's why dia kata more than one person. Okay, takkanlah orang tu yang jadi technician, orang tu juga yang kena buat management dan sebagainya. So dia pecahkan lagi okay, sebab ada yang expert bahagian aircon, ada yang expert bahagian wiring. Okay, and then dia kena having fair communication skill. Okay, dia kena tahu lah communicate. Okay, kalau tak tahu bahasa Inggeris pun, tahu bahasa Melayu pun tak apalah. Okay, sebab in case ada problem dekat dia punya mesin yang dia jaga, okay, dia perlu sampaikan that information to the committee. Okay, bila nak sampaikan information ni, of course dia kena bercakap. Kadang-kadang boleh je dia buat report, tapi as a human, kadang-kadang kita baca pun still tak faham, especially kalau yang baca tu bukan orang technical and then yang buat report tu orang technical. So that's why pentingnya dia untuk communicate, supaya dia boleh cerita sampailah komiti ni faham what is the problem of the equipment. Okay, okay, kemudian having fair management and financial skill. Okay, kenapa dia kena ada juga management and financial skill? Okay, so in case alat dia tu perlu untuk diservis, perlu untuk ditukar ke apa, okay, dia perlu ada, let's say cadangan lah. Okay, dia perlu ada cadangan. Let's say dia punya motor rosak. Okay, so bila dia nak beritahu problem motor tu rosak, dia kena prepare juga suggestion, okay, motor mana yang sesuai untuk diganti. Okay, sebab bila main dengan barang-barang teknikal ni, kadang-kadang motor tu motor 10 tahun yang lepas, jadi sekarang ni mungkin dah motor tu dah obsolete, dah tak ada keluaran dia. Okay,
kita kena pakai motor yang baru, jenama lain. Okay, so dengan ilmu teknik yang dia ada tu, dia boleh suggest motor mana yang sesuai dengan bajet yang management boleh keluarkan. Okay, jadi dia boleh agak lah, bila kita beli motor tu dengan harga sekian-sekian, berapa lama nak balik modal, berbaloi ke tak dengan kita punya penggunaan. So financial skill ni kena relate dengan dia punya technical skill. Okay, and berkenaan dengan management pula, okay, so mungkin dia boleh cadangkan cara-cara penggunaan equipment yang lebih efisien. Okay, maknanya cara penggunaan, contohnya komputer, bila nak on, kalau tak guna nak buat macam mana. Okay, so recommended source, siapa yang berkelayakan ataupun berpotensi dipilih ialah staff-staff di bahagian production, staff di bahagian utility dan juga maintenance engineer. Now kita pergi kepada administrative staff. Okay, so dia perlu mempunyai authority to control the operation in their represented areas or department. Okay, having good marketing skill, having good human resource development skill, having good communication skill. Okay, let's say lah kita ambil bahagian pengurusan facility. Okay, as one of the cabang dalam energy committee. So dia punya head bahagian pengurusan facility, bos di bahagian pengurusan facility, dia mempunyai authority untuk mengarahkan staff-staff dia pergi cek sana, pergi cek sini, ambil data tu, ambil data ni. Okay, dia kena ada authority. Okay, so kalau katakan admin ni, okay, adalah orang yang katakan staff bawah sikit lah. Okay, so dia nak bagi arahan pada siapa lagi yang bawah pada dia. Okay, so maknanya dia kena ambil yang ada authority juga. Okay, okay, communication skill ni also the essential kriteria lah. Okay, tak semestinya bagi admin, kalau boleh semua cabang dalam komiti tu kena ada good communication skill. Okay, barulah dia tak macam ayam bercakap ngitik. Okay, so antara calon-calon berpotensi bagi administrative staff ni ialah manager dekat bahagian human resource, manager dekat bahagian public relation, manager dekat bahagian accountant ataupun purchasing. Okay, yang ni biasanya kita ambil head of department lah. Okay, so dalam nota awak dia ada exercise exercise 2B. So using given information to select appropriate person to be members of energy management committee. Okay, dan kalau ikutnya sebenarnya sebabkan awak masih lagi pelajar, okay, jadi awak tak pernah tahu, awak tak pernah, mungkin tak ada pengalaman bekerja dekat dalam industri. So mungkin awak boleh gunakan layout UiTM. Okay, boleh gunakan layout UiTM kampus Dungun, okay, untuk membuat energy committee punya carta organisasi. Okay, siapa yang awak nak lantik jadi chair, siapa yang awak nak lantik jadi secretary, okay, siapa yang awak nak lantik jadi administrative. Okay, so administrative ni dia boleh letak di bahagian administrative ni. Okay, ini adalah ketua, okay, ini adalah secretary, okay, di bawah dia. Okay, yang ni semua adalah administrative. Okay, so ini mungkin letak di bahagian pengurusan facilities. Kemudian bahagian pengurusan in charge pula orang yang jaga aircon katakan. Okay, aircon, orang yang jaga lampu. Okay, so yang ni pula bahagian HR. Okay, kita kena ambil bahagian HR. So di bawah HR ni dia pecah pula unit exam katakan, unit exam. Okay, bahagian korporat, semua ni kena main peranan lah. Okay, so cuba awak draft komiti yang awak rasa sesuai. Okay, sebab dia tak ada maksudnya rigid structure. Maksudnya mungkin
lain orang, lain dia propose ni. Okay, mungkin setengah orang dia akan propose yang atas ni saja, mungkin setengah orang dia akan propose detail sampai pecahan yang bawah lagi. Okay, so this is end of the session for TC 2.1. Okay, so nanti kita akan sambung dengan the next video. Thank you.